Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi edisi 31 Disember bersama saya Zabuddin Husin. Jika sebelum ini cukup dengan logo halal tertera pada bungkusan daging import, namun kini semua pemilik pasaraya yang menjual produk itu perlu mempamerkan sijil halal daripada syarikat pembekal utama yang disahkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rossul Wahid memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang ingkar. Jadi walaupun di packaging daging tersebut dah ada tanda halal, tapi untuk nak meyakinkan lagi pengguna supaya diwawarkan ataupun dipamerkan, kalau boleh dibesarkan, sama ada di signboard ke di mana-mana supaya dapat mudah dilihat oleh pelanggan. Sementara itu, Datuk Rossul yang meninjau pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan di Hulu Terengganu berkata KPDNHCP akan membuat pemantauan berterusan dan serbuan berkala terhadap syarikat atau pengedar berkaitan daging import tanpa sebarang notis. KPDNHCP juga memberi jaminan semua daging import yang ada di pasaran ketika ini adalah halal. Menurut beliau, apa yang berlaku baru-baru ini telah dapat dibendung dan dikenal pasti. Pihak berwajib seperti JAKIM, KPDNHCP dan Mufti sudah pun memberikan kenyataan dan pandangan berhubung status halal daging import. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, kini umat Islam boleh membuat pilihan sama ada terus memakan daging import ataupun sebaliknya. Hadis sebut dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal apa yang menjadi keraguan kepada apa yang tidak menjadi keraguan. Sebab itu saya sendiri 2 hari lepas telah pergi ke 2 tempat untuk nak memastikan daging import yang benar-benar mengikut piawaian dan juga garis panduan dan SOP. Beliau mengulas kenyataan Timbalan Mufti Perak Datuk Zamri Hashim yang menyarankan umat Islam menggunakan kuasa pengguna dengan tidak memakan daging import khususnya lembu buat sementara waktu sehingga keyakinan mengenai status halal daging terbabit diperakui sepenuhnya. Mengenai cadangan pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Majlis Perundingan Melayu Tun Hanif Omar supaya JAKIM dirombak secara besar-besaran, Datuk Dr. Zulkifli menegaskan masih terlalu awal untuk pihaknya memutuskan perkara itu. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV memberi jaminan 28 rumah sembelih lembu yang diluluskan kerajaan di luar negara tidak terlibat dengan kartel daging haram. Ketua Pengarah Jabatan Veterina Malaysia, Datuk Dr. Nurliza Mamaknu memaklumkan sindiket yang didedahkan baru-baru ini memperoleh sumber dari negara yang tidak diiktiraf dan lulus piawaian JPV. Kemasukan daging dalam isu semasa ini adalah daripada sumber yang tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Bukan sekadar rumah sembelih tapi juga daripada sumber negara yang belum diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Yang kita ada sekarang ini, 28 rumah sembelih lembu adalah genuine eksporter yang telah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan mereka ini adalah pengeksport ataupun rumah sembelih yang mengeksport daging secara legal kepada rakyat Malaysia. Tambah beliau lagi, pihaknya sentiasa melakukan pemantauan berkala agar standard dan kualiti daging yang dibekalkan sentiasa memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Untuk rumah sembelih Australia, New Zealand dan negara-negara maju, kita akan jalankan review audit selepas 3 tahun mereka diiktiraf. Tetapi tidak menjadi masalah untuk kita menjalankan review audit dalam tempoh yang lebih dekat untuk memastikan bahawa mereka terus memenuhi ataupun mematuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam protokol yang dipersetujui bersama. Beliau ditemui selepas program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Baik, dalam pada itu, 2 pengarah syarikat pembekal daging yang dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan logo halal tanpa diperakui pihak berkuasa.
Raihanah Cold Storage Sdn Bhd yang diwakili Rahman Sheikh Abdullah dan Raihanah Kasim membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Halda Abdul Aziz. Mengikut pertuduhan pertama, syarikat Raihanah Cold Storage yang diwakili pasangan suami isteri itu didakwa memperakui bahawa perkhidmatan berhubung dengan syarikat tersebut adalah halal dengan menggunakan logo halal tanpa diperakui pihak berkuasa berwibawa pada sebuah lori jenama Isuzu. Mengikut pertuduhan kedua, Rahman dan Raihanah dituduh secara bersama selaku pemilik syarikat Raihanah Enterprise melakukan kesalahan sama pada sebuah lori jenama Mitsubishi. Mereka didakwa melakukan kesalahan di premis perniagaan Raihanah Cold Storage Sdn Bhd, Taman Perniagaan Setia Johor Bahru 1 Disember lalu. Kedua-dua tertuduh dibenar diikat jamin masing-masing RM40,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 19 Januari ini. Curi lembu kemudian jual dagingnya di pasaran pada harga yang murah. Kegiatan itu didalangi kumpulan dikenali sebagai Mat Beruk di sekitar utara Semenanjung sejak 2 tahun lalu. Kegiatan mereka akhirnya ditumpaskan pihak polis selepas 5 lelaki dan 2 wanita berusia 22 hingga 36 tahun itu dicekup. Antara barang yang dirampas, peralatan mencuri lembu termasuk cecair ubat pelali. Dan tiuplah kepada binatang tersebut. Okey? Tuan tengok lagi rumah. Okey? Senjata ni, untuk makluman you, senjata ni yang digunakan ni, senjata ni bertujuan untuk menakutkan kalau ada penternak yang datang semasa mereka melaksanakan kegiatan untuk curi lembu ni. Senjata sebagai senjata mereka lah. Mereka gunakan untuk menakutkan lah. Kesemua suspek ditahan di Kulim, Kedah dan Tasik Gelugur, Pulau Pinang 3 hari lalu. Dengan penahanan itu, polis menyelesaikan puluhan kes curi lembu. Johor mencatatkan pertambahan kes jangkitan tertinggi diikuti negeri-negeri di Lembah Kelang. Keseluruhannya 1,870 kes baharu dilaporkan dengan 745 kes sembuh dan 6 kematian. Sementara itu, 8 lagi kluster baharu COVID-19 dilaporkan semalam melibatkan 5 negeri dan juga 1 wilayah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia menjadikan jumlah kluster aktif yang dipantau kini sebanyak 223 kluster. Kluster pertama dikenali sebagai kluster Tembok Choh melibatkan daerah Johor Bahru, Pontian, Kota Tinggi, Kulai dan Mersing. Kluster Tapak Bina Broga pula melibatkan daerah Hulu Langat, Selangor. 2 lagi kluster iaitu kluster Tapak Bina Jalan Stesen dan kluster Slot Berjaya melibatkan daerah Lembah Pantai Ibu Negara. Daerah Titiwangsa mencatat 1 lagi kluster baru iaitu kluster Jalan Nicholas. Di Perak, kluster Gerbang Pongsu dilaporkan melibatkan daerah Kerian dan Kinta, manakala kluster Damai Ketari pula dilaporkan di Bentung Pahang. Sementara kluster Alu melibatkan daerah Kota Star, Kedah serta Titiwangsa dan Ceras Ibu Negara. Sementara itu, tiada kes jangkitan COVID-19 direkodkan dalam kalangan petugas atau kaki tangan di Penjara Pusat Correctional Jasin. Esko Melaka Datuk Rahmat Mariman berkata setakat ini kes di penjara itu hanya melibatkan tahanan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di penjara berkenaan membantu menangani kes berkenaan daripada menular kepada komuniti setempat. Jadi kita bimbang di situ sebenarnya. Kita bimbang sekiranya petugas-petugas penjara ni keluar masuk. Jadi apabila PKPD ianya tak boleh keluar, tak boleh masuk, maka insya-Allah tak ada jangkitan baru. Dan setakat ini memang tak ada kes di kalangan staf penjara yang didapati positif, tidak ada. Yang ada cuma di kalangan banduan-banduan. Itu keadaan di sana lah. 103 petugas di penjara berkenaan telah menjalani saringan. PKPD di Penjara Pusat Correctional Jasin mula dilaksana pada 22 Disember dan berakhir pada 4 Januari depan.
Zoo Melaka merekodkan pertambahan mendadak jumlah pengunjung sejak pembukaan Taman Tema Dinosaur Encounter sehingga tular cerita pengunjungnya gagal mematuhi SOP. Menjawab dakwaan itu, Exko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Datuk Muhammad Jalani Khamis menjelaskan pihak pengurusan Zoo Melaka sentiasa menekankan pematuhan SOP bagi mengelak penularan COVID-19. Selain memastikan hanya pengunjung memakai pelitup separuh muka dibenarkan masuk, jarak fizikal antara mereka juga sentiasa dipantau. Ketegasan itu menyebabkan ada pengunjung merungut kerana mendakwa SOP amat ketat hingga menyukarkan pergerakan mereka dari satu tempat kurungan haiwan ke kurungan lain. Ya, di mana kita harus memulihkan ekonomi dalam waktu COVID ini dengan ada sedikit kelonggaran PKPB. Jangan pula ada media sosial yang menularkan. Lihat aja tadi bila sampai kapasiti saja di amphitheater ni. Bila sampai kapasiti 230, iaitu 1/3 daripada kapasiti asal. Dan lihat dah ada 2 orang pegawai zoo yang jaga dan tidak membenarkan lagi mereka masuk. Siapa yang tak pakai mask tak boleh masuk. Siapa yang suhu melebihi apa nama yang disyaratkan atau dikhawatiri demam tidak dibenarkan masuk. Zoo Melaka merekodkan lebih 12,000 pengunjung pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Selain pemakaian pelitup separuh muka dan penjarakan fizikal, kerja-kerja sanitasi juga dilakukan secara berkala. Dalam perkembangan lain, Tentera Darat Malaysia akan mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk meneruskan Op Benting. Yang berikutan, pelbagai kejayaan diraih menerusi operasi itu, terutama dalam menghalang keluar masuk pendatang asing tanpa izin parti di sempadan negara. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain berkata, keberkesanan Op Benting juga hasil kerjasama bersepadu antara PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan sebagainya. Sepanjang tempoh Op Benting, Johor antara negeri yang menunjukkan prestasi cemerlang dengan pelbagai siri tangkapan dan rampasan. Ia memberi kebaikan kepada semua agensi atau pada negara. Kemungkinan Op Benting ini dikekalkan tetapi dalam bentuk struktur yang berbeza, tetapi still asas konsep dia bersepadu dengan semua agensi. Mungkin kita akan nampak lebih kejayaan di masa mendatang. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan Op Benting Sektor 7 Brigade di Markas Taktikal Tanjung Sepang, Kota Tinggi. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Varian baru COVID-19 yang mempunyai mutasi yang hampir sama ditemui di United Kingdom dilaporkan telah wujud di Itali sejak awal Ogos. Berdasarkan penyelidikan dari University of Brescia, Itali, varian baru itu ditemukan dalam sampel dalam kes yang tidak bergejala. Laporan berkenaan telah dikeluarkan agensi berita ANSA pada Isnin. Menurut pakar virologi dari University of Brescia, Profesor Arnaldo Caruso, varian baru itu adalah sama seperti yang ditemui di UK yang wujud lebih awal. Beliau bagaimanapun tidak dapat menyatakan sama ada sebarang vaksin dapat merawatnya, namun ia perlu disahkan oleh penyelidik. Dalam tempoh 24 jam, 16,202 kes baru dilaporkan di Itali yang sehingga kini mencecah 2.8 juta kes. Kes kematian pula melibatkan lebih 73,000 orang, manakala pesakit yang sembuh 1.4 juta orang. Iran telah melancarkan fasa pertama ujian percubaan klinikal vaksin COVID-19 yang dibangunkan negara itu sendiri. Projek penghasilan vaksin berkenaan ditaja oleh anak syarikat milik kerajaan negeri yang dikenali sebagai Execution of Imam Khomeini's Order atau ECO. Bagi tempoh percubaan, 3 orang secara sukarela telah disuntik. Mereka adalah anak kepada Presiden ECO dan 2 lagi individu yang merupakan pegawai tertinggi konglomerat. Seterusnya, vaksin tersebut akan dilakukan terhadap 56 lagi sukarelawan sebanyak 2 dos dalam tempoh 2 minggu. Keputusannya akan diumumkan selepas 28 hari suntikan dos kedua dilakukan.
COVID-19 di Iran setakat ini telah menyebabkan 55,000 orang maut manakala lebih 1.2 juta orang telah dijangkiti. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Masih dalam berita pagi. Datuk Azhar Azizan Harun dan Datuk Seri Azalina Osman Said masing-masing kekal sebagai Speaker dan Timbalan Speaker Dewan Rakyat selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa pelantikan mereka adalah sah. Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid membenarkan permohonan Datuk Azhar, Datuk Seri Azalina dan dua yang lain untuk membatalkan saman pemula yang dikemukakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 4 lagi individu untuk mencabar kesahihan pelantikan mereka. Dalam penghakimannya, beliau berkata mahkamah tidak mempunyai kuasa dalam urusan Dewan Rakyat dan hanya Parlimen berhak dan memiliki kuasa tunggal untuk memutuskan isu pelantikan tersebut. Pada 13 Julai, 111 anggota Parlimen memilih dan 109 anggota Parlimen menentang pelantikan itu. Hakim berpendapat pelantikan kedua-duanya adalah sah dan tidak boleh dicabar melalui tindakan di mahkamah. Beliau tidak memberikan sebarang kos selepas berpuas hati isu yang dibangkitkan dalam saman pemula itu melibatkan kepentingan awam. Selain Datuk Azhar dan Datuk Seri Azalina, Timbalan Speaker Datuk Muhammad Rashid Hasnud dan Setiausaha Parlimen Nizam Maidin Bacha Maidin juga dinamakan sebagai responden dalam saman tersebut. 22 orang termasuk 3 wanita yang terlibat dalam sindiket Macau Scam ditahan dalam serbuan di Ipoh Perak. Mendapat latihan di Kemboja dan aktif di Laos sejak 2018, kesemua suspek berusia antara 20 hingga 46 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, kumpulan sindiket itu dipercayai pulang ke Malaysia pada Mei berikutan pandemik COVID-19. Dapat latihan di Kemboja, latihan luar negara, bekerja di Laos, luar negara sejak 2018 dan mereka bekerja sehingga Mac 2020. Kerugian yang sempat dikena pasti sehingga hari ini kumpulan ini dah mengaut 360,000. Satu grup saja. Antara barangan dirampas 2 buah kereta, komputer riba, set skrip, modem bersama router, telefon bimbit dan juga kad ATM. Ditangkapan 5,858 individu berkaitan kes dadah termasuk pengedar dadah antara kejayaan terbesar Polis Daerah Kulim, Kedah sepanjang tahun 2020 ini. Ketua Polisnya Superintendent Azhar Hashim berkata tangkapan itu melibatkan daripada 36 kes besar berkaitan kesalahan narkotik. Secara keseluruhan, kadar jenayah daerah itu menurun sebanyak 216 kes kepada 507 kes sepanjang tahun ini. Daripada 507 kes, 73.1% kes telah berjaya dituduh di mahkamah. Kita berharap mana masyarakat tampil ke hadapan untuk menyalurkan sebarang juga, apa juga dalam bentuk sama ada maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes jenayah yang berlaku di kawasan masing-masing, juga kes-kes yang melibatkan aktiviti perdagangan dadah ataupun berkaitan dengan penjualan dadah lah di sekitar daerah Kulim.
Beliau juga berharap kadar kemalangan trafik dapat diturunkan berikutan jumlah yang tinggi. Tahun ini sebanyak 3,382 kemalangan dengan 40 daripadanya merupakan kemalangan maut. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Bulanan IPD Kulim dan penyampaian surat penghargaan kepada keanggotaannya, jabatan dan agensi kerajaan serta media yang bekerjasama dengan polis. Baik, seorang lelaki ditahan termasuk merampas bangkai harimau belang dan harimau kumbang serta 10 gading gajah bernilai RM500,000. Rampasan dilakukan di sebuah rumah di Kampung Bukit Tok Cik Dul, Tanah Merah, dipercayai untuk dijual di pasaran gelap. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat berkata rumah ini dijadikan stor menyimpan hasil buruan haram. Bangkai harimau dijumpai di dalam peti sejuk beku tanpa beberapa organ dipercayai disimpan sejak April lepas. Lelaki berusia 25 tahun ini dipercayai aktif dalam sindiket pemburuan haram lebih setahun lalu. Kita percaya ada sindiket sebab ini pemburu orang lain, penyimpan orang lain dan pembeli orang lain. Jadi kami bersama-sama dengan Jabatan Perintah akan meneruskan operasi ini untuk mengesan ahli-ahli yang dipercayai terlibat dalam sindiket ini. Berdasarkan siasatan Perkhidmatan Kelantan, kumpulan pemburu haram menggunakan jerat dawai besi untuk menangkap sebelum menembak spesies haiwan yang dilindungi ini. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Mardi melancarkan 3 produk inovasi makanan dan minuman termasuk loaf surimi berdaging yang mengandungi protein dan karbohidrat yang lebih tinggi. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Maknawi memberitahu 2 lagi produk yang dilancarkan Mardi masing-masing burger ikan dan kopi perah campuran ekstrak pegaga. Teknologi inovasi makanan dan minuman bernilai RM600,000 dihasilkan Mardi melalui penyelidikan selama 1 hingga 3 tahun. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah memperuntukkan RM46 juta tahun ini kepada Mardi bagi tujuan penyelidikan. Bila ada inovasi ataupun kajian-kajian baru untuk mengeluarkan produk-produk baru seperti mana tadi kita tengok surimi dan sebagainya tu, mana dia boleh membantu usahawan-usahawan untuk meningkatkan usahawan mereka. Dan yang penting juga oleh kerana concern terhadap makanan sihat sekarang ni. Jadi mana dengan kajian yang dibuat oleh Mardi ni, kita tidak boleh nak claim sesajalah makan ni boleh kuat tu, boleh kuat ni dan sebagainya. Semuanya ada sokongan saintifik yang melalui penyelidikan yang berdisiplin lah. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran produk inovasi makanan Mardi di Pasir Putih, Kelantan. Beralih ke perkembangan sukan, Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 2020. Johor Darul Takzim JDT mendominasi ABK musim ini selepas memenangi 5 anugerah dalam majlis yang diadakan semalam. 5 anugerah tersebut ialah penjaga gol terbaik, pertahanan terbaik, pemain tengah terbaik, jurulatih terbaik dan juga pasukan terbaik. Majlis yang berlangsung secara maya itu menyaksikan penjaga gawang JDT Farizal Marlias dipilih sebagai penjaga gol terbaik, manakala Aidil Zafwan Abdul Razak dinobatkan sebagai pertahanan terbaik dan Safawi Rashid diumum pemain tengah terbaik. Jurulatih JDT Benjamin Bora pula dipilih sebagai jurulatih terbaik dan kemuncaknya apabila skuad Harimau Selatan dinobatkan pasukan terbaik 2020. Anugerah lain yang mencuri tumpuan ialah penyerang terbaik yang menjadi milik bekas pemain Perak Syahril Fikri Fauzi dalam masa sama turut diumum sebagai penjaring terbanyak tempatan Liga Super 2020 selepas menjaringkan 10 gol musim ini. Anugerah kasut emas dan penjaring terbanyak Liga Super menjadi milik Ifedayo Omosuyi yang meledak 12 gol bersama Selangor, manakala penyerang Pulau Pinang Casagrande yang menghasilkan 9 jaringan dinobatkan selaku penjaring terbanyak Liga Perdana. Sementara itu, seluruh penyokong Liga Malaysia Liga M dinobatkan sebagai pemenang anugerah pemain paling bernilai MVP untuk ABK 2020.
Menjelang kempen Liga Malaysia 2021, persiapan Kelantan United FC KUFC menghadapi musim depan kini makin hebat. Terbaru kelab berkenaan menandatangani pemain tengah dari Jepun yang juga pemenang Piala Asia 2004 Masashi Motoyama. Selain pernah beraksi bersama skuad kebangsaan Jepun, Motoyama 41 tahun juga adalah bekas pemain pasukan Kashima Antlers yang telah memenangi 8 kali Liga Utama Jepun J-League. Presiden KUFC, Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, pemain dari negara matahari terbit itu dibawa masuk bagi membentuk pasukan yang mantap musim depan dengan misi layak ke Liga Super 2022. Maksud di Jepun ni maknanya kita nak terapkan semua budaya kerja penyusunan strategi Jepun tu kalau boleh kita terap dalam pasukan kita dan juga negeri Kelantan ini. Dan kita lihat bagaimana perancangan yang dibuat di Jepun mana untuk mensasarkan juara Piala Dunia pada tahun 20 berapa tadi? 2092. Bukan 2029 2092. Pemain dari Jepun itu dibawa masuk melalui kerjasama strategi bersama syarikat pengeluar minuman Yakult Malaysia yang turut menaja RM250,000 bagi pembangunan bola sepak akar umbi kelab berkenaan. Assalamualaikum. Selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang 2021. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua warga penyiaran di seluruh tanah air. Semoga tahun baru akan membawa lebih makna dalam hidup dan kerjaya kita. Bersama kita mengangkat dunia penyiaran yang diamanahkan kepada kita. Saya berharap agar kita sentiasa mempersiapkan diri dengan lebih kental untuk menghadapi dunia masa depan dalam norma baru. Bersama kita berdoa agar pandemik COVID-19 ini dibersihkan dari bumi ini. Dan seterusnya, kita dapat kembali dalam kehidupan yang lebih barakah dengan iman yang kukuh sambil berpegang kepada syarat Islam dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi pimpinan yang lebih baik selain pegangan dan pimpinan kepada Yang Maha Berkuasa. Dalam apa jua perkara yang berlaku dalam kehidupan, berpegang dan kuatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita akan selamat dunia akhirat di bawah pimpinan. Selamat tahun baru kepada semua. Assalamualaikum dan Ya, saudara, berita pagi penutup tahun 2020 berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Azamul Husin. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.